Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita ya. Kita akan pergi kepada bab yang baru iaitu bab yang ketujuh iaitu plan dan dongangkan. Okey. So untuk tajuk hari ini kita akan pergi tengok kepada apa itu yang dimaksudkan dengan unjuran ortogon. Dan standard pembelajaran untuk hari ini ialah 7.1.1 iaitu melukis unjuran ortogon. So kena pastikanlah habis sahaja pembelajaran ini kamu dah boleh melukis apa itu unjuran ortogon. So sebelum kita mengenali pergi kepada apa itu unjuran ortogon, kita imbas kembali. Okey, sebelum ni semasa di menengah rendah kita dah pun belajar semasa di tingkatan 1 2 kita dah pun belajar bentuk-bentuk 2 dimensi, 3 dimensi. Even waktu sekolah rendah pun kita dah didedahkan dengan bentuk-bentuk 3 dimensi. Okey. So saya ambil sebagai contoh, kita ada bentuk sfera. Okey. Kita ada bentuk silinder, kon dan pelbagai lagi. Okey, so saya ambil 3 contoh bentuk 3 dimensi. Okey. So untuk bentuk 3 dimensi ini kita ada permukaan di mana ada permukaan rata, ada yang ada permukaan lengkung dan ada juga bentuk yang mempunyai permukaan rata dan juga permukaan melengkung pada sesuatu objek tersebut ataupun bentuk tersebut. Sebagai contoh, sfera itu dia mempunyai permukaan melengkung. Dan untuk silinder dan kon dia mempunyai permukaan rata dan juga permukaan melengkung. Okey, dia ada yang gabung, ada rata, ada melengkung, ada yang rata sahaja, ada yang melengkung sahaja. So, jenis-jenis permukaan ni saya rasa kamu ingat, kamu dah boleh recall balik. Sebab daripada sekolah rendah pun kita dah didedahkan. Okey. Dan bila sebut permukaan ni kita ada satu yang kita kalau saya ada bentuk yang sebegini, sukuan daripada silinder. Okey, bentuk yang tapak yang di sebelah bawah itu kita panggil permukaan rata. Okey, permukaan rata iaitu P, Q, R dan juga S. Okey. Dan untuk satah P, S, T dan U itu pun permukaan dia permukaan rata. Maksudnya kalau kita nak lukis tu guna pembaris, okey, dia dapat satu segi 4 tepat yang cantik. Okey, so itu permukaan rata. Tapi untuk U, Q, R dan T, UQRT. Okey, yang itu kita namakan sebagai permukaan melengkung. Okay, dalam satu bentuk dia boleh gabungkan pelbagai permukaan. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan satah? Kalau sebelum ni kita belajar itulah permukaan, itulah bentuk dia, okey. So apa yang dimaksudkan dengan satah? Satah ialah permukaan rata pada sesuatu objek. Okey, permukaan rata pada suatu objek. So itu ialah satah. Okey, maksudnya kalau dekat sini saya ada satu bentuk prisma macam ni. Okey, yang bentuk dia segitiga macam tu. So kita ada satah-satah yang berbeza pada satu bentuk. Okey, di mana pada gambar rajah ini kita dapati ada 3 jenis satah. Okey, di mana satah yang pertama ialah satah mengufuk. Satah mengufuk tu biasa kita guna istilah yang mengufuk. Yang mengufuk ialah yang berada pada dasar, pada bawah ni secara melintang tu. So kita panggil satah tu ialah satah mengufuk. Okay, kalau dia berada di sebelah bawah tu dan dia rata macam tu, so kita panggil dia satah yang mengufuk. Okay. Dan yang kedua kita ada satah mencancang. Satah mencancang ialah menegak. Yang menegak itu kita panggil mencancang. Dan satu lagi kita ada satah yang condong. Okey, satah condong. So untuk satah ada satah mengufuk, satah mencancang dan juga satah condong. Okey, kamu kena kenal pasti nanti sebab nanti soalan akan cakap pada satah mengufuk, pada satah mencancang. Dah tak tahu mana mengufuk mencancang So mengufuk yang mendatar, mencancang yang menegak. Okey, so yang condong yang sengit itulah. Okey, so itu ialah satah. Kita panggil satah. Okey, yang kedua ialah normal kepada satah.
Tadi kita dah tahu, dah kenal pasti mana satah dia. Kalau ada satah mengufuk, ada satah menjancang dan condong. So, apa pula yang dimaksudkan dengan normal? So, terms yang kedua. Yang pertama tadi satah. Yang kedua, istilah yang kamu perlu tahu ialah apa itu normal, garis normal. Garis normal ialah garis lurus yang berserenjang. Apa itu berserenjang? Bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah. Garis yang bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah. So, apa maksud dia? Katalah kita diberi satu bongkar satu bentuk cube macam ni. So, kita labelkan. So, satah dia ialah saya nak rujuk kepada satah ABFE di sebelah bawah tu, iaitu kita namakan sebagai satah mengufuk. Okay, satah yang saya pilih ialah satah ABFE tu kita panggil satah mengufuk. So, apa normal kepada satah? Normal kepada satah ialah yang berserenjang, bersudut 90 darjah. So, kalau satah dia ke bawah, bermaksud garis normal dia adalah yang ke arah satah tersebut, iaitu yang pertama kita ada DA. Garis DA akan membentuk 90 darjah dengan satah. Okay, dia bergantung kepada satah mana kita pilih. Sekarang saya nak satah ABFE. So, rujuk pada satah ABFE sahaja. So, garis normal dia adalah 90 darjah tu ialah daripada DA. So, kita tulis DA. Maksudnya A itu yang sentuh satah. Okay. Yang kedua ialah garis CB. CB juga ialah normal kepada satah tersebut. Kemudian kita ada HE dan kita ada GL. So, untuk bentuk ini, untuk satah ini, satah ABFE, kita ada 4 garis normal. Okay, yang membentuk 90 yang bersudut tegak dengan satah tersebut. So, 4 garis ni DA, CB dan HE dan GF ini adalah normal kepada satah ABFE. Okay, satah mengufuk ABFE. Ataupun kalau kita ubah gambar rajah yang sama, tapi saya ubah satah. Katalah saya nak satah itu secara mencancang. Satah AEHD. Satah itu sekarang jadi mencancang. So, mana garis normal dia? Garis normal mesti bersudut tegak dengan satah. Bersudut tegak dengan satah tersebut. Bersudut 90 darjah. So, bila satah itu mencancang, garis yang pergi kat dia adalah secara mengufuk macam tu. So, yang garis pertama ialah BA. Maksudnya A tu dekat dengan satah. So, garis pertama ialah BA, 90 darjah pada satah. Kedua kita ada CD. Okay, garis yang ketiga ialah GH. Dan juga garis yang keempat ialah FE. So, bila sebut satah, kamu bila tanya normal kepada satah, first kali kena identify, kena kenal pasti mana satah yang dia rujuk. Okay, macam tadi saya rujuk satah yang mengufuk. So, normal dia lain. Okay, yang tegak ke garis satah mengufuk tu. Sekarang bila kita tukar satah tu secara mencancang, so normal dia juga berubah. So, bila nak kenal pasti normal, kenal pasti satah yang dirujuk dulu. Okay, so baru kita tahu apa garis normal dia. Okay, itu normal kepada satah. Yang ketiga, kita akan pergi kepada unjuran ortogon. So, yang pertama, kamu dah boleh identify mana satah dia. Satah mengufuk, satah mencancang atau satah condong. Yang kedua ialah kamu kena identify mana dia punya garis normal. Garis normal mesti tegak ke arah satah, 90 darjah. Yang ketiga, istilah yang kamu kena kenal pasti ialah apa itu unjuran ortogon. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okay, so kita nak tengok imej dia. Okay, apabila ada unjuran garis. So, kita tengok satu contoh. Katalah kamu diberi satah ABCD. Okay, satah ni secara mengufuk ABCD. Atas satah tersebut saya letakkan satu garis PQ. Okay, di mana garis P tu sentuh satah. Okay, dalam gambar ni kita nampak macam garis P tu ialah pada satah, berada di atas satah, dan garis Q tu ke atas. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan
unjuran ortogon dan normal tadi. So kalau kita dah belajar sebelum ni apa itu normal, kita tahu bahawa yang tegak ke bawah itu, so kalau Q tu PQ, maksudnya Q ke satah itu dipanggil sebagai normal. Okay, 90 darjah ke bawah, maksudnya QR itu normal. So apa unjuran ortogon? Unjuran ortogon ialah garis yang kita sambungkan daripada P ke R itu. Maksudnya kalau kita bayangkan, kalau kita letak macam satu torchlight di atas garis PQ, kita akan nampak image dia ke bawah akan pergi kepada PR tersebut. So PR itu dipanggil sebagai unjuran ortogon. Okay, kalau kita ambil contoh, maksudnya PR itu akan jadi sebagai unjuran ortogon, QR itu ialah normal. Okay. So, tengok satu lagi contoh. Sekarang ni kita letakkan garis satah ABCD juga. Kita letakkan garis PQ itu di atas. Maksudnya tak sentuh pada satah itu. Berada di atas pada satah. So, saya ada, contohnya kalau kamu ambil satu kertas di sebelah bawah, satu pensel di sebelah atas yang tak sentuh. Di manakah normal dan juga unjuran ortogon bagi garis tersebut? So, kalau kita bayangkan daripada PQ, kalau kita tengok daripada atas atau kita suluhkan cahaya daripada atas, kita akan nampak bayang dia, image dia di sebelah bawah pada satah tersebut. Di mana yang tegak ke bawah itu ada dua. Okay, sebab tadi P tak sentuh So garis yang tegak ke bawah itu kita namakan sebagai normal, iaitu kita ada dua garis normal, iaitu QR dan juga PS. Okay, mana unjuran ortogon dia? Unjuran ortogon dia ialah di antara garis SR. So itu ialah unjuran ortogon. So kalau kita tengok daripada atas garis PQ tu, kita akan nampak bayang dia ialah SR. So SR itu dinamakan sebagai unjuran ortogon. Okey, itu untuk garis. Okey, so biasanya kita diberi satu bentuk 2 dimensi ataupun bentuk 3 dimensi. Okay, kalau tadi satu garis, sekarang kita ada satu satah. Okay, satah K, L dan juga M tu. Objek dia kita anggap sekarang ni kita ada satu objek iaitu KLM. Dan kita ada satu satah di sebelah bawah iaitu satah mengufuk. Okay, macam mana kita lihat objek itu, di manakah unjuran ortogon dia, di manakah garis normal dia. Okay, kalau kita ada objek, saya anggap sebagai KLM itu sebagai objek, so di mana image dia. So kita tengok K itu kita ke bawah, itu kita panggil sebagai KN, LO dan MP itu kita kenali sebagai normal kepada satah. Dia tegak ke bawah sebab satah kuning kita tu berada di bawah. So normal kepada satah ialah KN, LO dan juga MP. Sebab dia 90 darjah ke bawah. Okey. Unjuran ortogon dia pula ialah kita lukis balik image dia. KLM tu dia akan jadi NOP. So unjuran ortogon bagi KLM ialah NOP. Okey. So untuk bentuk yang segitiga lah. Okay, ataupun contoh lain, saya ambil satu bentuk kuboid. Okay, kuboid di mana satah itu berada di secara mencancang. Okay, di belakang secara mencancang. So apakah unjuran ortogon, apakah garis normalnya? Kalau saya merujuk kepada satah RSTW. So bila kita rujuk satah tu, maksudnya kita rujuk satah yang depan. RSTW ialah satah yang depan. So bila kita nak cari dia punya normal, ambil titik garis 90 darjah. So kita akan dapat ke belakang macam tu. So itu dikenali sebagai normal kepada satah. Okay, kita pergi ke satah. Satah dia berada di belakang secara mencancang. So SA, maksudnya A ada pada satah, RB, WC dan juga TD. So itu ialah normal. So apa unjuran dia? Unjuran dia ialah, unjuran ortogon bagi RSTU adalah A, B, C dan D. So kita dapat segi 4 yang biru tu adalah sama dengan RSTW. Okay, so itu ialah unjuran ortogon. Saya harap kamu dah boleh kenal, nampak apa itu unjuran ortogon. So ada lagi contoh kalau kita ada bentuk yang lain.
Okay, dia boleh bagi macam-macam bentuk ataupun dia boleh, selepas ni kamu akan tengok gabungan, okay, pepejal geometri yang lain. So ini kita ada satu bongkar. So saya nak refer kepada satah ataupun objek A, B, C, D, E sahaja. Okay, maksudnya kita ambil yang bahagian depan tu A, B, C, D, E. So kita letak satu satah secara mencancang. So apakah image ataupun apakah unjuran ortogon dia? So nak cari unjuran ortogon, kena lukis normal dahulu. Okay, normal kepada satah. So kita lukis normal. Setiap titik bucu A, B, C dan E tu kita kena lukis dia punya garis normal. So kita dapat satu garisan macam tu, titik macam tu. So itu ialah garis yang kita sambungkan, itu ialah garis normal. Okay, kita ada EP, DQ, BS, CR dan juga AT. So mana dia punya unjuran ortogon? So kita sambungkan titik tu, kita akan dapat satu gambar yang image dia sama dengan A, B, C, D, E tadi. So itu kita namakan sebagai unjuran ortogon. So bagi rajah ini ialah PQRST. Okay, so saya harap kamu dah boleh nampak macam mana kita nak kenal pasti satah, normal dan juga unjuran ortogon. So kita akan sambung dalam pembelajaran yang akan datang.